Hai, Assalamualaikum. Murid-murid tahu 5 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harap semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, pastikan kamu sudah bersedia dengan buku teks sains, buku nota dan juga alat tulis. Murid-murid, jom baca doa belajar. Okey, pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan tumbuh-tumbuhan, iaitu tumbuh-tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Apa maksud iklim dan perubahan musim itu? Okey, jom kita baca sama-sama. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 98 dan juga 99. Jangan lupa tulis hari dan tarikh ya. Ini kamu kena salin di dalam nota sains kamu supaya kamu lebih faham tajuk ni. Okey, mungkin banyak kamu kena salin hari ini, tapi ini saja tugasan kamu pada minggu ini. Pertamanya, kita baca ya apa itu penyesuaian diri dengan iklim. Tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Sekiranya minggu lepas kita belajar ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh, tapi tumbuh-tumbuhan bukannya diancam oleh musuh sahaja, malahan ia juga terkesan dengan keadaan iklim dan juga perubahan musim. Jadi, ciri penyesuaian ini adalah untuk memastikan kemanduran spesiesnya. Teacher dah terangkan apa maksud kemanduran spesies ya. Itu adalah maksudnya adalah keupayaan untuk ia terus hidup supayanya spesiesnya tidak pupus. Ketiga, untuk terus hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri di dalam keadaan buruk. Maksudnya cuaca yang buruk seperti cuaca kering, panas dan angin kencang. Bila cuaca kering dan panas, tumbuh-tumbuhan akan menghadapi ancaman kemarau dan kekurangan air. Betul tak? Sedangkan air itu adalah keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan. Dan bukannya iklim lah, cuaca yang angin kencang ni, tumbuh-tumbuhan akan menghadapi risiko tumbang ataupun dahannya patah. Betul tak? Okey. Kita teruskan. Okey, tengok. Ini bila cuaca yang sangat panas. Selalunya kalau cuaca panas, kita akan bayangkan tumbuhan apa? Tumbuhan kaktus. Sangat panas. Haiwan tu pun mati, tinggal rangka saja. Ini ancaman angin kencang, pokok tumbang. Dia tumbang dan juga satu lagi, dia boleh menimpa rumah kamu bila tumbang. Ini adalah ancaman yang tumbuhan hadapi. Okey. Ini juga dalam buku nota juga kamu kena salin. Macam teacher cakap, banyaklah nota minggu ni sebab tajuknya pun agak besar tajuk ni, penyesuaian diri ni. Okey, kamu dengan teacher punya penerangan sambil kamu rujuk buku teks. Okey, muka surat 99. Okey, musim angin kencang. Tahu kan angin kencang tu macam mana? Angin yang bertiup. Orang cakap sampai kadang-kadang pokok tu dahannya boleh patah. Okey. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan musim yang angin kencang, sesetengah tumbuhan ya, teacher tak cakap semua tumbuhan. Sesetengah tumbuhan perlu ada batang atau ranting mudah lentur. Ini kenapa? Bila batang dan ranting mudah lentur, maksudnya ia sukar untuk patah. Inilah kata untuk mengurangkan risiko ditiup angin kencang. Okey. Yang kedua, daun pecah-pecah ataupun mungkin daunnya berbentuk jarum supaya tidak mudah koyak
atau ditiup angin kencang. Maksudnya daun yang pecah-pecah ni daun yang macam mana? Daun yang macam pokok kelapa sawit, pokok kelapa biasa pun. Dan yang cakap tadi batang mudah lentur macam pokok kelapa lah. Kamu tengok tak pokok kelapa kadang-kadang batangnya, kalau kamu tengok kat kampung ni mungkin tak nampak batangnya mudah lentur. Sebab tak ada ancaman angin kencang kat sini. Ancaman angin kencang selalunya ada di kawasan berdekatan dengan pantai, laut. Jadi kalau kamu perhatikan pokok kelapa di tepi pantai, selalunya dia bentuknya kita cakap bukan meliuk. Bentuknya seperti inilah macam teacher tunjuk ni. Jadi pokok kelapa memerlukan batang mudah lentur. Supaya apabila ditiup dengan angin kencang dia melentur. Jadi dia tak patah, batangnya tak tumbang. Dan daun pecah-pecah untuk mengurangkan rintangan angin yang melaluinya. Jadi daunnya tak ada rosak lah. Sebab angin melalui celah-celah daunnya. Teacher pernah tengok pokok pisang. Orang tanam tepi sungai. Tepi sungai kadang-kadang anginnya pun kencang kan. Dan pokok pisang tu daunnya habis pecah-pecah. Orang cakap daun pisang tu tak boleh buat kuih lah. Dia jadi pecah-pecah sebab kena, orang cakap itu rintangan angin. Okey. Dan kalau daun yang berbentuk jarum ni seperti pokok ru. Kamu kenal tak pokok ru macam mana? Pokok ru daunnya dia bukan lepi-lepi macam sama kamu tengok pokok pokok getah ke, bukan. Daunnya macam bukannya jarum yang betul-betul tu, dia macam bentuk tajam-tajam macam duri, tapi dia tak duri. Kalau pokok kaktus dia macam duri kan. Tapi dia ni panjang-panjang macam jarum tapi tak tajam. Sebab ia adalah untuk supaya tak mudah pecah juga, sama sebab pokok ru pun biasanya ditanam di tepi pantai. Pokok ru ni memang sinonim dengan pantai. Kalau kamu pergi pantai Remis, tak silap teacher memang ada pokok ru. Okey. Teruskan ya. Yang kedua, iklim panas dan musim kering. Kalau teacher baca ni pun kita boleh bayangkan ya, kawasannya yang macam mana. Tak semestinya dekat gurun. Kadang-kadang kita juga terdedah dengan musim yang kering, yang panas juga kan, tengah-tengah tahun tu. Okey, apabila menghadapi musim ini lebih kepada pokok yang memang tumbuh di kawasan yang panas dan kering, biasanya mempunyai akar yang panjang yang dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk menyerap air. Sebab kamu ingat tak, fungsi akar adalah menyerap air dan nutrien di dalam tanah. Tak silap teacher darjah 1 ke darjah 2 kita belajar perkara ni. Jadi, jika pokok ni tumbuh di kawasan yang panas dan kering, jadi fungsi akar perlu bergerak di bawah tanah untuk cari air. Jadi, seperti pokok kaktus lah. Cuba kamu tengok akarnya panjang. Dan pokok kaktus ni juga jarum pula. Daunnya berbentuk jarum halus atau duri untuk mengelakkan kehilangan air ke atmosfera. Sebab kita tahu ya, di persekitaran dia ada proses penyejatan. Proses penyejatan maksudnya air tersejat ke udara menjadi wap air. Okey. Sebab itulah kalau kamu tak siram pokok lama-lama pokok tu mati. Sebab air di dalam pokok itu dah tersejat ke udara, ke atmosfera. Dan yang ketiga ni, pokok kaktus ia mempunyai batang yang boleh menyimpan air. Itu penting untuk pokok yang tumbuh di kawasan yang panas dan kering ni. Sebab seperti yang teacher baru je cakap tadi, air merupakan keperluan asas bagi tumbuhan. Kan? Selain pada kaktus ada pokok lain yang mempunyai batang yang boleh menyimpan air. Contohnya pokok pisang. Kalau kamu
perhatikan sekiranya ayah atau ibu kamu potong batang pisang, kamu akan perhatikan di dalam batang pisang tu dia macam basah. Sebab ia menyimpan air. Okey. Kita teruskan ya. Okey, musim panas yang kering juga. Yang tadi panas dan kering, yes. Ini pun sambungan daripada panas yang kering. Sebab ada banyak lagi ciri-ciri yang ada pada tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan cuaca ini. Yang keempat, tadi ada 3. Yang keempat, batang dan daun berbulu halus dapat mencegah kehilangan air. Contohnya, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, muka surat 100, dia kata, saya pokok tomato. Ini pokok tomato. Batang dan daun saya yang berbulu halus dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Macam tu cakap tadi, air yang ada pada tumbuhan tu akan tersejat ke udara. Bila udara kering, lagilah penyejatannya, kadar penyejatan lagi tinggi. Okey, dan ciri yang kelima, sama ya, dekat iklim panas dan kering juga, menggulungkan daun. Maksudnya tumbuhan tu menggulungkan daun ketika cuaca panas, mengelakkan apa? Mengelakkan kehilangan air. Contohnya, teacher rasa kamu biasa tengok, cuma kamu tak pasti kenapa kan? Pokok kunyit. Dan juga pokok pisang. Pokok pisang dan pokok kunyit, ia akan menggulungkan daun bila cuaca panas. Bukannya sentiasa dia gulungkan daun, tak. Jika macam sekarang ni, selalu hujan, dia tak adalah gulungkan daunnya. Kalau musim panas, cuaca panas, ia menggulungkan daun supaya permukaan yang terdedah pada persekitaran tu, maksud permukaan daun tu mengecil. Sekiranya ia tak menggulungkan daun, maksudnya permukaan daun yang terdedah adalah besar. Jadi banyaklah air yang tersejat ke atmosfera. Apabila ia menggulungkan daun, jadi permukaan yang terdedah tu lebih kecil. Okey, yang keenam. Ciri keenam ialah daun berlilit. Fungsinya mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Contoh pokok keladi. Jika kamu ingat, ada satu peribahasa Melayu yang berkaitan dengan daun keladi ni. Ibarat mencurah air ke daun keladi. Kenapa kalau kita curah air ke daun keladi tu, air tu kiranya mengalir saja, tak diserap. Itu maksudnya. Kerana di permukaan daun keladi tu ibarat berlilin. Fungsi lilinnya tu untuk mengurangkan kehilangan air pada cuaca panas. Jadi peribahasa itu berasas ya. Okey. Dan ciri yang terakhir bagi keadaan panas dan musim kering adalah pokok meluruhkan daun bagi mengelakkan kehilangan air. Contoh pokok getah. Pokok getah. Teacher tunjuk gambar ni sebenarnya nak tunjuk banyak daun kering di dalam kebun getah tu. Sebabnya pokok getah tu menggugurkan daunnya apabila cuaca panas. Untuk mengelakkan kehilangan air. Seperti teacher cakap, jika permukaan yang terdedah tu lagi besar atau lagi banyak, maka kehilangan air ke persekitaran pun makin banyak. Sekiranya ia menggugurkan daun, maksudnya permukaan terdedah, daunnya dah tak banyak dekat pokok, jadi permukaan terdedah pun tak banyak. Ini adalah mengelakkan ia kehilangan air. Dan seterusnya, cuaca sejuk. Cuaca sejuk, apa ciri yang ada pada tumbuhan untuk mengelakkan musim sejuk adalah kulit batang kayu yang keras melindungi pokok dalam iklim sejuk. Contoh pokok maple.
Pokok maple ni tak ada di Malaysia. Teacher tunjuk daunnya tu. Teacher rasa kamu biasa nampak daunnya. Daunnya cantik. Ini biasanya ada di negara yang 4 musim lah. Pokok maple dekat kita tak ada. Jadi batang pokoknya tebal bukannya macam pokok di negara kita. Kalau kamu nak tengok contoh pokoknya tu, macam mana batang pokoknya, tengok muka surat 101. Dan sama juga pokok pine. Pokok pine, jika kamu tengok dalam buku teks kamu 102, pokok pine ni macam pokok Christmas kan? Kan pokok Christmas, bila kita sebut Christmas, berkait rapat dengan musim salji, itu musim sejuk. Macam mana pokok ini melindungi diri daripada iklim sejuk? Salah satunya adalah batang pokoknya yang keras dan tebal. Dan daunnya berbentuk jarum. Ya. Sebabnya pokok pine ini juga terdedah dengan risiko ribut salji yang datang dengan angin yang kencang. Okey, murid-murid, teacher harap kamu berulang pula nota teacher ni. Okay, sorry. Kamu bersedia dengan nota sains ni, nampak macam banyak. Sebenarnya ia adalah satu topik yang sama sahaja. Jadi, teacher nak kamu salin ciri-ciri tumbuhan yang teacher sebutkan tadi. Dan sebenarnya teacher minta maaf ya, sebenarnya teacher kurang sihat. Jadi, sedikit terganggu untuk buat presentation hari ini. Apa-apa pun, teacher ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar coleteh teacher ni dan tengok slide teacher. Teacher harap kamu gunakanlah cuti nanti ruang untuk menyiapkan kerja-kerja yang tertangguh. Sekian dulu daripada teacher. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.